Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 November 2020. Seperti biasa, setiap Rabu Institut Jantung Negara membawakan kepada anda Hak Chat. Dan pada bulan ini masih lagi kita berkisar perbincangan kita mengenai kencing manis ataupun diabetes. Dan ini minggu keempat untuk kita berbincang dan juga mengupas tentang salah satu kesan daripada penyakit kencing manis. Dan hari ini secara khususnya topik pada hari ini adalah penjagaan kaki dan juga peripheral artery disease. Dan pakar bersama saya pada hari ini adalah Dr. Kumara Guruparan, konsultan kardiologi Institut Jantung Negara. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Ridwan. Jadi, Doktor, pada minggu ini, biasa orang kata kalau pada minggu ini ni kita nak cerita tentang kencing manis dan juga sakit kaki. Sebab kita biasa dengar kalau kencing manis mesti akan ada luka kat kaki, selepas itu akhirnya pesakit kencing manis kena potong kaki. Jadi awalnya, Doktor, apakah itu peripheral artery disease sebelum kita pergi kepada sakit kaki? Okey, alright. Terima kasih, Ridwan. Okey, terima kasih. Selamat pagi semua. So, mungkin penonton atau followers kita tertanya-tanya kenapa doktor jantung cakap pasal kaki. Betul tak? Betul kat atas, kaki kat bawah. Apa kena-mengena? So, kesimpulan beginilah. Kencing manis merupakan sejenis penyakit yang boleh membawa komplikasi kepada kaki. Dan biasa ramai yang tahulah yang kalau ada luka dekat kaki boleh lead sampai amputation, kaki dipotong. So, salah satu rawatan yang kita akan cakap pasal detail nanti adalah angioplasty. So, tekniknya hampir sama dengan apa yang kami buat dekat jantung. Sebab itu di IJN ada 3 orang pakar kardiologi yang juga membuat intervensi untuk kaki dan saluran darah lain di dalam badan kita. So, peripheral artery disease atau penyakit arteri periferi adalah penyakit yang membawa kesan atau sumbatan kepada salur-salur darah dalam badan, khususnya kepada salur darah dalam kaki. Ramai yang tidak tahu yang penyakit ini boleh dirawat bukan saja dengan ubat atau pembedahan, boleh dirawat dengan cara angioplasty. Jadi adakah ini disebabkan oleh kencing manis? Ya, salah satu faktor utama yang menyebabkan peripheral artery disease ini adalah kencing manis. Dan kenapa? Apa yang menyebabkan PAD ini adalah salur darah tersumbat. Dan risk factors atau faktor-faktor risikonya adalah seperti yang anda lihat pada skrin. Nombor 1, kencing manis. Nombor 2, merokok. So, kalau di kalangan masyarakat kita memang peratusan rakyat yang merokok tu tinggi dan hampir 30% dari pesakit kencing manis ni memang tinggi risikonya untuk mendapat PAD atau peripheral artery disease ini. Jadi PAD itu sebutan saintifiknya lah. Tapi kalau bahasa biasa dia, adakah PAD ini kesannya sebab ramai orang rasa kebas, rasa sengal dekat kaki. Adakah itu tanda-tanda seseorang pesakit kencing manis itu terkena PAD? Okey, bila seseorang itu ada sakit, khususnya sakit, that means pain kaki dengan sakit, dia harus berjumpa dengan doktor untuk mengesahkan sama ada sakit ini disebabkan oleh sakit sendi, joint pain atau sakit otot atau betul-betul sakit yang disebabkan oleh PAD. Biasanya kesakitan yang disebabkan oleh PAD dilihat pada peha kalau sumbatannya di bawah, di belakang tali pusat, atau di bahagian betis kalau sumbatannya di bahagian peha. So, sakitnya biasa berlaku bila kita berjalan. Bila kita duduk tak ada sakit, dia rasa okey. Tapi dia berjalan sedikit atau dia buat exercise atau berlari, sakit itu akan datang. Ini kita panggil intermittent claudication. Dan bila kita berhenti jalan atau exercise, sakit itu akan slowly dia akan hilang. So, ini typically cara pesakit present kepada kita. Jadi adakah apabila seseorang itu rasa sakit dan sengal, katakan kebas dekat bahagian kaki, tanpa mengetahui, dia tu tak pernah check lagi dia pernah kena sakit jantung ke, kencing manis ke, adakah dalam keadaan dia dah rasa kebas sakit kaki itu, dia ada kemungkinan dia akan kena sakit jantung ataupun kencing manis? Okey, kalau seseorang tu ada penyakit kencing manis, risiko untuk mendapat PAD atau masalah jantung memang tinggi. Alright, kalau seseorang itu sudah ada kencing manis lebih daripada 5 tahun, saya rasa dia perlu berbincang dengan doktor yang merawatnya untuk buat screening untuk PAD dan juga penyakit jantung. Okay.
Jadi macam mana penyiasatan dilakukan untuk menentukan apabila pesakit itu datang ke doktor bahawa sakit itu adalah PAD? Okey, kita dah banyak test. Di IJN memang kita dah ada established investigations lah. Cara yang paling simple yang kita nak buat adalah kita panggil ABI, Ankle Brachial Index. Ini penyiasatan yang agak senang. Dia akan pasang cuff. Kita akan pasangkan sejenis cuff di tangan, satu di kaki, dan kita akan ambil pembacaan dan lihat kalau ada risiko salur darah ini tersumbat atau tidak. Ini tidak menunjukkan sumbatan atau tidak, tapi memberikan kita gambaran sama ada pesakit ini ada sumbatan atau tidak. Cara lain yang lebih invasif adalah membuat CT scan. Itu pemeriksaan imaging. Kita akan masukkan sejenis cecair ke dalam salur darah kita dan kita ambil X-ray, gambar untuk melihat salur darah mana yang tersumbat, berapa teruk sumbatan dia dan sama ada rawatan boleh dijalankan. Lebih daripada itu, kalau memang simptomnya sangat tipikal dan risikonya memang tinggi, cara yang lebih invasif adalah membuat angiogram yang kita panggil macam untuk salur darah untuk jantung. Ramai orang tahu boleh buat angiogram. Angio tahu. Angio untuk jantung. Angio untuk jantung mereka tahu. So angio yang sama untuk jantung tu kita boleh buat untuk salur darah dekat kaki. Okey. Dan itu boleh memberikan gambaran paling jelas sama ada seseorang itu ada sumbat pada salur darah di dalam kaki. Jadi apabila berlaku sumbat salur darah kat dalam dekat bahagian kaki, adakah itu menyebabkan luka dan akhirnya luka itu menyebabkan amputasi ataupun pemotongan kaki? Okey, so luka yang biasa kita lihat adalah di bahagian tapak kaki atau di hujung jari. Dan bagi pesakit kencing manis, luka ini akan mengambil masa yang lama untuk sembuh. Dan sebabnya adalah senang, darah tak cukup mengalir ke tempat luka itu. So seberapa banyak dressing yang kita buat, seberapa banyak antibiotik yang kita makan, luka itu tidak akan sembuh kecuali kita buka salur darah untuk memberi darah tu sampai ke luka itu. Kalau luka tidak mendapat darah, macam mana dia nak sembuh? So tujuan utama rawatan yang kami buat ini adalah untuk membawa darah ke luka dan memberikan luka itu untuk sembuh supaya kaki itu tidak dipotong atau diamputasi. Jadi tahap mana kaki itu akan dipotong? Okey, itu bergantung kepada keseriusan ulcer atau luka itu. Kalau luka itu sudah bernanah, sudah lama dan pesakit itu sudah ada demam dan ada kesan-kesan sampingan yang lain, septisemia dan sebagainya, besar kemungkinan pakar tulang, pakar ortopedik atau pakar vaskular akan memberi cadangan untuk kaki itu dipotong. Adakah ia jalan terakhir kepada pesakit kencing manis dan apabila proses amputasi itu dijalankan, adakah pesakit itu akan sembuh dan kembali normal? Of course, di amputasi itu dibuat untuk menyelamatkan nyawa. Tapi memotong suatu kaki membawa banyak impact, bukan saja secara fizikal kepada pesakit, secara mental, secara psychological dan juga membawa kesan besar kepada negara dari segi ekonomi. Seseorang yang boleh berjalan, bekerja dan sekarang diamputasi akan memberi kesan yang negatif lah kepada masyarakat secara keseluruhannya. Dari segi mental, physical dan even economically. So kalau seseorang pesakit itu ada luka dan khususnya ada kencing manis atau dia perokok, luka itu harus dilihat oleh seorang pakar lah, seorang pakar, dan luka itu boleh dirawat dan kami boleh cubalah, ini bukan garanti, kita boleh cuba memberikan rawatan yang terbaik untuk membuka salur darah di dalam kaki itu untuk menyembuhkan luka tersebut. Secara semula jadi. Kalau luka itu sudah sembuh, risiko untuk kita potong kaki itu akan menjadi lebih rendah. Okey. Jadi kalau sudah pun seorang pesakit itu mengalami luka, bagaimana nak kurangkan jangkitan dia ke tempat yang lain? Contohnya kalau dah kena dekat ibu kaki, kita nak kurangkan dia merebak ke tempat lain. Okey, itu yang sangat penting. Kita kena sembuhkan luka itu secepat yang mungkin. So kalau pesakit itu berjumpa dengan doktor yang boleh buat intervensi sebegini, yang kita boleh buat intervention dan membawa salur darah tu, buka salur darah tu supaya darah boleh sampai ke luka tu akan sembuh. Kalau dah sembuh dia tidak akan merebak lagi. Kalau dibiarkan baru luka tu boleh merebak. Okey, kalau anda ada sebarang pertanyaan ataupun soalan, anda boleh terus saja bertanya kami di Facebook. Seperti Alan Moore Azhar ini, soalannya, I was given Jardiance 10 mg to control kidney disease problem. Should I take it daily?
Okey. Jardiance 10 mg atau empagliflozin adalah ubat kencing manis yang diberikan untuk merawat kencing manis dan ia boleh membawa kebaikan lah. There are a lot of benefits of taking the medication and soalannya adalah sama ada Should boleh I take it daily? Of course, it's meant to be taken daily. It is setiap ubat ada formulasi. Setengah ubat harus dimakan sehari sekali, setengahnya kena makan 2 atau 3 kali sehari. Untuk Jardiance, formulasinya untuk makan setiap hari. Okey, terima kasih kepada Alan Moore dan juga Daud Mansur yang baru sahaja menonton kita. Kalau anda juga ada soalan, boleh terus saja bertanya kami. Saya akan terus tanya soalan anda kepada Dr. Kumara. Dan kalau telah pun berlaku seorang pesakit kencing manis itu mengalami masalah jantung, seterusnya dia ada lagi masalah dekat kaki dia. Jadi adakah rawatan yang perlu dilakukan oleh pesakit itu terbahagi kepada 3 ataupun rawatan yang kompleks dalam satu rawatan? Bagaimana? Okey, soalan yang bagus. So sebab itu dia kena datang IJN. One stop center, okey, di mana kalau dia berjumpa dengan pakar jantung di IJN, rawatan untuk jantung boleh dibuat dan rawatan untuk kaki boleh dibuat sekaligus dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama. So just to go through apakah rawatan yang kita offer di IJN, memang kalau kami buat angiogram kepada kaki, bukan pasal jantung. Jadi proses ini bermula dengan angiogram dahulu. Of course. Dia akan cek dengan salur darah dahulu lah. Ya, kita akan buat angiogram dulu. Angiogram adalah pemeriksaan yang di mana kita akan menembak sejenis pewarna ke dalam salur darah untuk mengambil gambar salur darah tersebut pada kaki. Apa yang lihat pada skrin adalah gambar salur darah daripada hip sampai ke knee joint. Itu salur darah yang kita panggil SFA, superficial femoral artery. So salur darah ni memang boleh sumbat disebabkan oleh faktor-faktor yang kita bincanglah, kencing manis, merokok, darah tinggi, kolesterol dan of course proses penuaan. Semakin tua kita, risiko untuk salur darah ni tersumbat memang lebih tinggi. Doktor membuatkan saya nervous, doktor. Tak ada, Ridwan. Memang ini hakikatnya. Semula jadi. Ini semula jadi dan ini hakikatnya. Ya, hakikatnya. Hakikatnya. Cuma kena jaga, sentiasa jaga kesihatan. Sudah banyak kami pesan kepada anda, jaga pemakanan, diet, exercise itu perkara yang paling asas untuk kita menjaga kesihatan. So, if I can continue, lepas angiogram itu kami akan lihat mana salur darah tersumbat, di mana dia sumbat dan berapa teruk sumbatannya. Kalau sumbatannya teruk, kami boleh masukkan wire, membelun salur darah tersebut dan kalau perlu rawat dengan stent. Memang ramai yang dah sedar kita ada stent macam spring. Dia diperbuat daripada logam. Ini gambarnya. Yang ini stent yang kami boleh buat untuk kaki. Dan teknologi yang terbaru sekarang adalah drug coated balloon. Tak payah masang stent, kita boleh buatkan balloon yang ada ubat di salurannya. So ini boleh membawa banyak kebaikan lah. Kalau kita buka salur darah tu, sakit yang ada pada kaki tu boleh hilang. Dan kalau ada luka yang tak boleh sembuh tu, boleh sembuh dengan lebih baik. Dan ini ada lagi satu soalan daripada Razif Tajuddin. Hi Doc, what are the symptoms for PAD? Symptom untuk PAD. PAD. Symptoms basically two lah. Kalau chronic dengan acute. Kalau chronic tu kita panggil intermittent claudication, di mana kita jalan kita akan rasa sakit pada kaki. Sama ada di betis, di peha atau di punggung, bergantung kepada level of occlusion. So basically is pain in your legs. Number two is of course luka. If you find an ulcer or you see a wound in your legs, that is also a sign that you probably have peripheral artery disease. Itu antara simptom-simptom yang anda perlu tahu. Kalau kita lihat di skrin ni, kenapa luka itu menjadi hitam begitu, doktor? Oh, itu adalah tanda tisu sudah mati. Bila kulit kita nampak cantik, ini disebabkan oleh salur darah tu membawa darah masuk dan keluar daripada tisu dengan cantik. So dia nampak merah dan it looks nice. Tapi kalau salur darah tu tersumbat, darah tidak sampai ke tisu, tisu akan mula mati. Bila dia mati dan mereput, colornya adalah hitam. Oh, okey. Dan disebabkan itu, secara generalnya, kawasan itu sudah kena potong? Of course. Kalau sudah hitam, itu boleh dikatakan sudah terlambat. Pengalaman doktor dalam merawat pesakit PAD ini, ada ataupun tidak yang datang itu dalam keadaan yang sudah teruk? Banyaklah Ridwan. Banyak dah. Itu masalah. Saya rasa inilah salah satu sebab kita buat FB Live macam ni,
untuk mewujudkan kesedaran kepada rakyat Malaysia supaya mereka sedar dan tahu ada rawatan yang boleh membantu mereka kalau mereka ada masalah begini. Setengah orang datang selepas hampir nak diamputasi. Memang tak ada cara lain. Kalau kaki itu perlu dipotong untuk menyelamatkan nyawa pesakit itu harus dipotong. Kalau mereka datang awal, rawatan boleh dibuat awal, anggota kaki itu boleh diselamatkan. Okey, saya ada pengalaman ahli keluarga saya, dia telah pun diamputasi, potong bawah lutut. Tapi selepas daripada itu, jangkitan itu berlaku tetap sampai ke atas dan dipotong lagi. Adakah kebarangkalian selepas buat rawatan potong kaki itu, jangkitan itu akan ada lagi selepas itu? Okey, itu bergantung dari pesakit ke pesakit. Mungkin dalam situasi itu salur darahnya tersumbat di atas. So doktor yang memotong kaki ni, dia cuba potong sedikit yang mungkin. Sebab kalau kita ada stump yang lebih panjang, lebih baik chances untuk pesakit itu jalan semula. Kalau boleh kita tak nak potong seluruh kakinya. Kalau boleh potong di bawah lutut untuk membawa better recovery. Tetapi kadang-kadang bila mereka potong bawah lutut pun, salur darah itu tak cukup untuk membawa darah kepada luka untuk sembuh. Mungkin penyakitnya boleh merebak dan membawa kepada potongan yang lebih tinggi. Okey, ini satu soalan. Hafiz Lijal, terima kasih banyak-banyak. Dia kata datang ke IJN ini adakah untuk berjumpa pakar seperti Dr. Kumara ini atas rujukan ataupun boleh terus datang dan terus berjumpa? Okey, ini salah satu misconception. IJN adalah hospital swasta yang owned by the Ministry of Finance lah. So ada banyak kategori pesakit. Pesakit yang dirujuk oleh hospital kerajaan perlu bawa surat rujukan daripada hospital kerajaan. Kalau tidak, kita juga ada private wing di level 6, di tingkat 6. Sesiapa pun boleh datang secara walk-in ke level 6. Mereka tidak perlu surat rujukan dan bayaran bergantung kepada sama ada mereka nak bayar sendiri atau mereka ada insurans atau GL, bergantung kepada pesakit tersebut. Tetapi bukan semua pesakit perlu surat rujukan. Kalau nak datang ke private wing memang boleh walk-in macam hospital swasta yang lain. Okey, saya harap itu penjelasan yang cukup bagus daripada Dr. Kumara. Sebelum kita berehat, satu soalan terakhir untuk separuh masa pertama, Doktor. Salah satu mitos orang kata, orang kita percaya apabila terasa kebas, apabila terasa sakit bahagian lutut ke bawah, bahagian perut ke bawah, kita pergi urut untuk melancarkan peredaran darah. Adakah itu satu perkara yang betul untuk dilakukan kalau sudah pun ada simptom-simptom macam kebas, luka kurang susah nak baik? Okey, kalau sudah ada sumbatan di kaki, kuat mana kita urut pun sumbat tu tak hilang. Tetapi urut saya tak kata salah, boleh. Tetapi mungkin dia membawa relief untuk temporary saja. Lepas urut mungkin satu hari tu kita rasa lebih elok lah. Sebab dia mengaktifkan banyak-banyak bahan kimia dekat kaki dan otot-otot. Tapi dia tidak menyelesaikan masalah utama. They are not spotting the problem, not treating the cause. Kita bagi rawatan simptomatik saja. Ya. Itu dia penjelasan daripada Dr. Kumara. Berkata kita berehat seketika selepas ini separuh masa kedua. Dan kalau anda ada sebarang soalan, sebarang keraguan untuk bertanyakan terus kepada Dr. Kumara, terus saya letak komen anda ataupun soalan anda di ruangan komen Facebook ini dan kita kembali selepas ini.
Kembali lagi bersama saya dan juga Dr. Kumara, dan minggu ini kita berbicara mengenai, senang cerita, sakit kaki. Kalau sakit kaki kena potong ataupun tidak kerana ia berkait rapat dengan salur darah di bahagian kaki maupun di bahagian jantung, dan ia juga berkait rapat dengan pesakit kencing manis. Cuma saya nak ingatkan kepada semua, sehingga hari ini Malaysia telah pun melaporkan sebanyak 3.9 juta masyarakat berumur 18 tahun ke atas mengidap kencing manis, dan 49% daripada angka itu tidak pernah tahu mereka sebenarnya mengidap kencing manis. Bahaya perkara ini kerana apa? Ia boleh membawa kesan selepas itu, kesan sampingan yang sangat teruk, contohnya mata, jantung dan juga kaki seperti mana kita bincangkan pada hari ini. Jadi dapatkan pemeriksaan anda. Kalau anda tidak boleh ke klinik mana-mana, IJN ada untuk memeriksa anda. Baiklah doktor, kita mulakan untuk separuh masa kedua ini melalui soalan di Facebook. Khairul Mizan, good morning doktor. Saya telah menjalani prosedur angiogram dan pemasangan stent, namun masih mengalami kebas kaki selepas duduk bersila dalam tempoh masa yang lama. Mohon nasihat doktor. Okey, selamat pagi Khairul. So bergantung kepada simptom. Kebas biasanya tidaklah berkaitan dengan salur darah. Kebas itu biasanya berkaitan dengan saraf. Kita panggil neuropathy. Banyak pesakit kencing manis, dia kalau kontrol sugarnya tak elok, gulanya tidak dikawal dengan bagus dan paras HbA1c-nya tinggi. HbA1c adalah salah satu daripada cara kita nak melihat keberkesanan ubatan yang kita bagi kepada pesakit dan kontrol gula kencing manis. So kalau kontrol gula tak cantik dan masih tak kontrol, memang saraf-saraf di kaki itu boleh menjadi kebas. Rawatan angioplastik tidak akan membantu dalam hilang kebas itu. Tetapi sakit yang kita rasa pada kaki itu boleh hilang kalau kita menyelesaikan masalah sumbatan salur darah. Jadi Nur Azman pula kata kaki rasa kebas dan nampak sedikit bengkak di kaki. Adakah itu simptom? Okey, mungkin salah satu simptom. Bengkak kaki itu ada banyak sebab. Boleh jadi disebabkan oleh masalah jantung, boleh masalah hati atau buah pinggang dan juga PAD juga. So paling bagus kalau tak pernah dicek, dapatkan rawatan, dapatkan penyiasatan, berjumpa dengan seorang doktor, buat blood test, dan kalau berkesempatan datang ke IJN, datanglah berjumpa dengan salah seorang daripada kita. Iya, dan banyak lagi sebenarnya soalan, tetapi sebelum itu doktor, sebelum saya baca lagi soalan-soalan di Facebook ini, ramai sebenarnya. Jadi keberkesanan terhadap rawatan yang telah pun dilakukan sebelum dan juga selepas, bagaimana doktor? Okey, kalau memang kita nak share tu banyaklah. Kita masa terhad hanya setengah jam hari ini. Kalau memang kita ada banyak koleksi gambar-gambar pesakit yang pesakit sendiri hantar kepada saya. Selepas mereka buat intervensi, mereka akan tunjukkan gambar. Contohnya kalau saya boleh tunjukkan satu luka kaki pesakit ni, paling kiri apa yang kita nampak adalah tisu yang hitam. Ini di bahagian bahagian kaki ya. Tapak kaki di mana dua jari telah dipotong dan dibuang. Kalau kita tidak buat intervensi yang kita buatlah, yang kita buat angioplasti, kaki tu boleh dipotong. So pesakit ni datang, dia mengambil gambar setiap seminggu. Dia mengambil gambar dan anda boleh lihat bagaimana tisu tu menjadi lebih baik. So bahagian hitam itu dibuang, dia dikikis, dibuangkan, dan bahagian merah tu menunjukkan tisu-tisu yang semakin elok. Dan lama kelamaan dia akan sembuh dengan sepenuhnya dan kaki tu boleh diselamatkan. Maksudnya sebahagian kaki sudah tidak ada? Ya, sebahagian kaki memang sebab dia datang lambat kan. Cabaran dia selepas itu mungkin dari segi stability badan lah akan kurang, tapi lebih baik daripada lose the leg lah, betul. daripada hilang sebab kakinya. Itulah rawatan awal itu penting. Ini seorang pesakit doktor ini katanya, I was successfully treated by 4 PAD including 3 times agnos by Dr. Syaiful, Dr. Kumara and team in 2017. Thank you very much doktor. Okey, terima kasih. Namanya Shady Syahidan. Mr. Shady. Okey. Shady Syahidan, betul. Okey. Thank you. Selamat menonton. Jadi selamat menonton. Doktor anda yang telah pun menyelamatkan anda. Okey, doktor, seterusnya, do you recommend diabetic people to go for cycling as we might fall and injured where the injury heals slowly for diabetic people? If it is not recommended, what are the exercise that doctor recommend for us? Okey, cycling is good. Memang membawa bicycle tu sangat bagus dan itu membuat aktiviti kardio yang bagus. Semua aktiviti boleh membawa risiko jatuh dan luka lambat sembuh. Yang penting kita mengambil langkah berjaga-jagalah. Any activity is safe. Alright, as long as you take the necessary precautions is okay.
And bukannya if you are diabetic, the luka confirm lambat sembuh. Kalau gula dikawal dengan bagus, paras HbA1c kalau boleh lebih kurang daripada 6.5 atau 7, bergantung kepada usia pesakit tersebut, menjalani rawatan susulan yang kerap dan when be frequently doing his blood test, risiko luka lambat sembuh itu sangat rendah. So the luka akan sembuh dengan secara semula jadi. So there is no real restriction. Boleh buat sebarang aktiviti bersukan asalkan mengambil langkah-langkah untuk mengurangkan risiko mendapat kecederaan, seperti pasang pad ke, pakai helmet dan sebagainya. Okey. Jadi apabila telah pun dilakukan rawatan kepada pesakit ini, contohnya pesakit kena potong kaki ini pesakit kencing manis. Jadi selepas itu adakah mereka masih lagi bergantung kepada ubat kencing manis? Of course, bila selepas menjalani rawatan, walaupun angioplasti dan sebagainya, ubat itu harus disambung. Ramai pesakit yang rasa mereka makan ubat setahun 2 tahun, gula dah turun, boleh berhenti ubat. Itu salah. Ya, itu yang penting pesakit ini berjumpa dengan seorang doktor dengan kerap. Sekurang-kurangnya daripada 3, 4 atau 6 bulan sekali berjumpa dengan doktor yang boleh merawat kencing manis, membuat pemeriksaan berkala. Mengambil tekanan darah, membuat pemeriksaan mata, pemeriksaan kaki dan juga pemeriksaan darah untuk melihat HbA1c dengan fasting blood sugar. Okey, contohnya kita banyak berbincang mengenai pesakit yang telah pun terkena kencing manis. Jadi kalau pesakit itu terkena contohnya melalui simptom lain, merokok dan sebagainya itu, bagaimana proses rawatan selepas itu, pre and post? Rokok dan kencing manis, dua kombinasi yang sangat teruk. Alright, itu saya panggil potent combination lah. Itu yang paling power. Kalau pesakit kencing manis merokok, itu boleh membawa pada yang teruk. Bukan sahaja daripada masalah jantung, risiko untuk kena stroke tinggi dan chances untuk dapat PAD sangat tinggi dan mungkin membawa kepada pemotongan kaki dan sebagainya. So, memang risikonya tinggi. Jadi, kombinasi antara kencing manis dan rokok adalah sangat bahaya. Itu kata doktor. Ya. Menakutkan sebenarnya apabila Sangat kita bercerita tentang kesihatan sebegini kadang-kadang. Kerana itulah 30 minit ini kami berikan kepada anda untuk memberi kesedaran. Sekurang-kurangnya kalau sudah pun anda terkena kencing manis, kalau anda merokok, berusaha untuk berhenti merokok. Ini ada lagi satu soalan ini. Saya ada right heart failure. Bagaimana dengan ubat yang banyak ada efek di masa hadapan, doktor? Maksudnya ada kesan. Dia ambil ubat tu ada kesan. Itu yang saya faham daripada soalan inilah. Okey, malangnya setiap ubat ada kesan sampingan. Itu kita tak boleh lari daripada kesan sampingan ubat. Sebaik mungkin memang kita tak nak makan ubat lah kan. Kalau dah sihat tak payah makan ubat. Tetapi kalau kita ada setengah penyakit yang harus dirawat dengan ubat, memang kita perlu berbincang dengan doktor kita untuk weigh the pros and cons, weigh the benefit versus the risk. Kalau benefit dia lebih tinggi dan risikonya rendah, ubat itu harus dimakan untuk merawat penyakit tersebut. Right heart failure bukan penyakit yang senang dirawat dan memerlukan beberapa rawatan yang khusus, ubatan yang khusus dan boleh membawa setengah side effects. Berbincang dengan doktor anda sebab beberapa kalau ubat A ni tak serasi dengan kita boleh cuba ubat B. Ubat B pun kata boleh, ubat C memang ada. Kalau memang semua ubat tak boleh makan, doktor boleh mencadangkan kaedah rawatan yang lain. Ini bergantung kepada patient to patient. Kerana itulah anda perlu datang ke IJN. Banyak step rawatan yang penting kena dapatkan nasihat doktor di mana kawasan dan juga di mana tahap sakit anda itu. Soalan terakhir doktor, mungkin nasihat doktor untuk penonton di luar sana tentang bagaimana nak menjaga kesihatan supaya kita dapat kurangkan risiko daripada terkena PAD. Okey, saudara-saudari, tujuan kami buat video atau video live begini adalah untuk mewujudkan kesedaran. Alright? Paling penting kena ada kesedaran lah. Kalau tak ada kesedaran memang apa-apa yang kita buat ni memang tak gunalah, buang masa je. So kalau ada kesedaran, kita kena ada dua cara. Satu, apa yang kita boleh buat secara sendiri. Ini pandangan saya lah. What we can do on our own, kita jaga pemakanan kita berhenti rokok, kita exercise sebanyak yang mungkin, kurangkan berat badan dan lead a healthy lifestyle, kurangkan stres. Sekarang ramai orang yang banyak stres.
Itu pun boleh membawa kemudaratan. Dan step kedua adalah mendapatkan bantuan dari luar. Kita kalau ada masalah kesihatan, perlu berjumpa dengan doktor. Jangan rawat dengan sendiri. Kalau ada kencing manis, jangan just ambil ubat daripada farmasi. Setengah pesakit dia beli ubat daripada farmasi untuk kencing manis, darah tinggi untuk masa yang lama. Dan masa dalam 5-10 tahun tu komplikasi akan set in. Kalau anda berjumpa dengan doktor dengan kerap dan mendapatkan rawatan yang terbaik, dan komplikasi itu akan di pick up dengan lebih awal. Ya, itu dia nasihat Dr. Kumara untuk anda semua. Bercerita tentang gaya hidup. Bulan ini kita telah pun bercerita mengenai apa yang anda perlu tahu tentang penyakit kencing manis dan juga kesannya. Bulan hadapan, untuk bulan 12, kita akan berbincang mengenai gaya hidup, fitness dan bagaimana anda boleh tingkatkan kesihatan anda melalui program-program fitness untuk sihatkan jantung anda dan juga sihatkan tubuh badan anda. 5 kali di bulan 12 kami akan bercerita tentang fitness. Segalanya di setiap hari Rabu pukul 11 pagi untuk anda semua. Dengan itu, mengakhiri untuk hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Hard Chat Saving Life Series Institut Jantung Negara. Okay, thank you. Okay. Thank you. Mr. H, like most Malaysians, enjoys his nasi lemak, roti canai and bubble tea. He has had diabetes for the past 3 years. He is unhappy with his high blood sugar level. The doctor prescribed Mr. H diabetes pills and insulin injections. However, a friend told him that diabetes pills and insulin can damage the kidneys. Another friend said rice is bad for diabetes and he should stop eating rice. At times, Mr. H feels frustrated, depressed and stressed. He is worried about his heart and kidney functions if his diabetes is left unmanaged. Who should he listen to now? The doctor or his friends? Mr. H needs someone to guide him on managing his diabetes well. As a heart-focused centre, Institut Jantung Negara has been ahead of the curve in providing diabetes care services to control the risk of heart-related problems among people with diabetes. Mr. H visits the Diabetes Lifestyle Clinic at Institut Jantung Negara. He meets a diabetes educator who is dedicated to improving diabetes care through education and lifestyle interventions. The diabetes educator spends time to explain and help Mr. H understand his condition fully and clear all his doubts. There are 7 essential components in managing diabetes. From eating the right amount of food, taking diabetes medicine correctly, keeping active, monitoring blood sugar at home, feeling good and coping well with diabetes, knowing how to solve low and high blood sugar levels, to reducing the risk of diabetes complications. Now Mr. H is confident in taking care of himself. He realizes managing diabetes can be easy with the support and guidance of his diabetes educator. Mr. H goes home and starts his healthy lifestyle. He takes his medicine and insulin every day. He enjoys his food at the right amounts to keep his blood sugar within normal range. 1 month later, Mr. H follows up with his diabetes educator. He is overjoyed and happy with the improvements in his diabetes management. He thanks the IGN Diabetes Lifestyle Clinic for showing him the right steps to stay well with diabetes.